Dalam proses kita mencuba produk, sebelum kita berjumpa dengan produk yang sesuai dengan kulit, kita rasa suka dan selesa menggunakannya, sudah pasti ada produk-produk ni tak sesuai dengan kulit, kita terasa tak best. So kadang-kadang bila saya berkongsi di dalam video-video glowy sebelum ini, ada yang bertanya macam mana nak tahu produk tu sesuai ke tidak, especially bila kita bercakap tentang pelembap, iaitu salah satu produk utama, basic lah kita panggil ya, foundational product yang wajib ada dan perlu dipakai oleh semua orang sebelum memulakan rutin atau produk yang lain. So, video ini kita nak bincang tentang tanda-tanda pelembap itu tak suka dengan anda, iaitu tanda-tanda pelembap yang tidak sesuai dengan kulit dan kita perlu move on cari pelembap yang lain. Hai glowy girls, glowy guys. Rasa macam lama dah tak bertemu kan, padahal tiap-tiap minggu bertemu. Hari ni saya sebelum memulakan perkongsian nak kongsi sikit, ada kawan baru kat sebelah ni. Nampak tak? Nampak tak? Ini adalah buku yang saya tulis. Ada 100 jawapan kepada 100 persoalan tentang kulit yang patut anda tahu sebelum memulakan rutin penjagaan kulit. So jangan jadi orang yang terlambat untuk memiliki buku ini. Buku ini pre-order, maksudnya dia belum siap lagi, tetapi sekiranya anda memilikinya sebelum ianya disiapkan, maka anda boleh dapat pada harga yang sangat berpatutan dengan package barang percuma yang didatangkan bersama dengannya. Okey, product placement, tak apa, produk diri sendiri. Jangan lupa ya. Fungsi utama pelembap kan, dia simple sahaja. Pelembap ni kerja dia adalah it seals. On top of the skin dia seal. Seal ni maksudnya mengunci. Dia membentuk lapisan di atas permukaan kulit agar mengunci segala kebaikan, termasuk kelembapan agar tidak tersejat keluar daripada kulit. Ya. And pelembap-pelembap pada zaman ini juga didatangkan dengan bahan-bahan tambahan. Ada boleh brightening, ada yang bersifat untuk extra nourishing, melembapkan, ada yang bersifat untuk mengurangkan kesan-kesan minyak pada wajah. So a variety of pelembap ni menyebabkan kita mungkin tertanya-tanya, kalau kita cuba satu produk, yang mana satu sesuai, yang mana satu tidak sesuai. Tidak ada cara lain untuk mengetahui sesuatu produk tu dalam situasi ini, pelembap lah kan, sesuai ataupun tidak, melainkan anda perlu mencubanya. There's no other way. Saya tak boleh bantu Cik Puan dengan hanya tengok nama produk ya, sebab ramai orang hantar message kan ataupun komen bagi tahu, Puan Mary, sesuai tak Safi untuk saya? Saya tak tahu. I cannot decide for you, basically because walaupun jenis kulit itu sama, contohlah adalah jenis kulit itu semuanya katalah dua orang yang mempunyai kulit kering bertanya soalan yang sama, kulit kering itu sendiri ada perbezaan dia. There's no skin yang 100% similar. So we do not decide, I cannot decide for you unless you got to try. Jadi saya nak bantu. Dalam video kali ini kita bincang tentang tanda-tanda yang menunjukkan bahawa pelembap, kita bincang khusus pelembap dulu ya. But basically tanda-tanda ini boleh juga digunakan untuk produk-produk yang lain, sama je pun ya. But specifically pelembap, apakah tanda-tanda yang menunjukkan bahawa pelembap itu tidak sesuai untuk kulit anda? Tanda-tanda pertama iaitu apabila memakai sesuatu pelembap, anda rasa kulit anda terbakar, bening ataupun pedih. Nama lainnya stinging. So ini petanda bahawa pelembap tersebut mempunyai pH yang merubah pH kulit anda. So somewhat there are ingredient dalam produk itu yang menyebabkan pH anda ini bereaksi lah. So anda mulalah rasa segala jenis gatal-gatal, sengat-sengat, pedih-pedih tu. So ini bukan petanda yang bagus. Sekiranya iritasi sebegini, reaksi sebegini berlaku, you should stop using the product. Sebabnya jangka masa panjang kita tak boleh kata macam lama-lama dia hilang lah tu. Tak boleh juga ya. Kalau berlaku begitu, boleh jadi juga dia hilang, tapi kalau sekali dua pakai dia hilang, okey. Kalau dah 10 kali pakai, ya, 4 kali pakai, 5 kali pakai masih lagi ada rasa stinging tu, you should not continue using the product.
So, apakah penyelesaiannya? So, cadangan saya lain kali kalau anda cenderung mengalami rasa terbakar ataupun disengat-sengat ketika memakai pelembap, beli produk dalam situasi ini pelembap dalam saiz yang kecil atau trial pack atau travel size dahulu. Dan cuba dahulu di kawasan-kawasan seperti belakang telinga ni kan, kawasan sini, pergelangan tangan. Senang cerita kawasan yang kalau ada reaksi dia tak nampaklah ketara dekat muka kita tu. Dekat kawasan bawah rahang kat leher pun boleh juga. Tujuan utama ni kita nak buat patch test. Kalau berlaku merah-merah, gatal-gatal, pedih-pedih, at least kita kena pada kawasan yang kecil dan tidak nampak pada kawasan muka. Nanti kalau nampak pada kawasan muka, cik puan jugalah, tuan-tuan jugalah yang rasa down, nanti muka jadi macam ada patches-patches kan. So that's the trick. Okay? Tanda-tanda kedua pelembap tidak sesuai dengan jenis kulit ataupun kulit kita adalah bila berlakunya breakout. Saya nak terangkan dulu apa maksud breakout ni. Breakout ni sebenarnya satu istilah umum tau. Istilah bahasa Inggeris umum, dia tak merujuk kepada apa-apa keadaan kulit yang spesifik. Tetapi bila disebut breakout, biasanya boleh berlaku pertama keadaan di mana jerawat yang halus-halus kecil-kecil, comedonal acne tu boleh muncul banyak secara mendadak. Itu satu. Keduanya adalah bila berlaku keradangan, inflammation ataupun irritation pada kulit yang serentak berlaku pada wajah dengan banyaknya pada satu tempat. Sebab breakout tu sendiri perkataan yang merujuk kepada break. Dia macam pecah keluar, lari keluar. Dia macam tu kan, macam orang yang lari keluar dari penjara. Walaupun tak ada kaitan tapi nak bagi tahu dia macam itulah ya. So bila sebut breakout, pelembap yang tidak sesuai dengan jenis kulit boleh menyebabkan breakout dan puncanya adalah pertama boleh jadi tekstur pelembap tersebut adalah tidak diserap baik oleh kulit. Jadi dia menyebabkan pori-pori tersumbat bersama dengan minyak berlebihan, bersama dengan sel kulit mati. So berlakulah comedonal acne, ya. Yang keduanya adalah bila mana tekstur pelembap itu sendiri, dan biasanya pelembap ni juga mengandungi bahan-bahan yang tertentu. Bila sapu pada kulit, bahan-bahan itu tadi dia memberikan iritasi pada kulit. Pun boleh berlaku breakout juga. So, dalam situasi begini, saranan saya adalah pertama, perhatikan tekstur pelembap dan bahan di dalamnya. Ya, memang betul berbanding dengan serum, essence, ya, pelembap mengandungi bahan aktif yang agak rendah. Sebab kalau serum dia ada bahan aktif yang sangat tinggi. Kalau pelembap dia kurang sikit sebab bukan fungsi utamanya untuk memberikan bahan aktif pada kulit. Walau bagaimanapun tetap kulit boleh mengalami masalah lah kalau kulit tu sensitif terhadap bahan-bahan tersebut. So anda boleh perhatikanlah ya. Jangan anggap pelembap ni just macam safe ya. Terutama untuk kulit yang sensitif, you have to be extra careful. Tanda-tanda ketiga yang menunjukkan bahawa pelembap tidak sesuai dengan jenis kulit adalah berlakunya milia. Milia tu apa? Milia bukan biji kolesterol ya, jangan salah faham. Milia adalah sebenarnya keratin lah, sel kulit mati lah yang terperangkap di dalam kulit, di dalam pori-pori. Dan kemudian di atasnya ada lapisan kulit lagi. So, dia bukan jerawat, jangan salah faham, dia adalah sel kulit mati sebenarnya. Macam mana pelembap boleh menyebabkan berlakunya milia? Sebab pelembap itu tidak diserap baik oleh kulit. Jadi bila pelembap tu teksturnya agak tebal, ya. So apa yang berlaku adalah sel kulit mati yang sepatutnya mengelupas dengan semula jadi tadi ditahan oleh tekstur pelembap ini. So lama kelamaan dia tinggallah dekat situ, terperangkap di situ. Milia ni dia tidak berbahaya tapi secara kosmetiknya tak cantik. Orang tak suka sebab tak cantik lah. Milia biasa berlaku di kawasan sekitar mata. So kalau anda jenis orang yang tak suka pakai krim mata berasingan dengan pelembap dan pakai pula pelembap yang biasa pakai kat muka dengan tekstur yang sedikit likat, pekat, berat tu dekat kawasan mata, mudah dapat milia. So cadangan saya, kena faham tekstur kulit berbeza-beza. Saya tidak pernah menafikan bahawa pelembap boleh dipakai di kawasan mata. Boleh je sebenarnya. Tapi kena ikut jenis kulit sebab ada jenis kulit yang memang mudah tersumbat kalau dapat tekstur pelembap yang tidak sesuai. So, apakah penyelesaiannya? Pilih tekstur yang betul. Saya nak cerita sikit tentang tekstur pelembap dan secara umumnya tekstur produk-produk yang lain jugalah. Tekstur produk ni biasanya dia akan bermula daripada yang paling cair dan ada sehingga yang paling pekat. Yang paling cair ni kita panggil air, aqua, water. Contoh toner. Toner tu teksturnya air, kebanyakan konten dia adalah air. Kemudian diikuti dengan gel. Gel ni banyak air ataupun kita sebut banyak humectant dia dengan aqua dia.
ya, dan sedikit emollient dan oklusifnya. Selepas gel kita dapat lotion. Lotion is much creamier than gel. Emollient dia semakin bertambah. Tu yang dapat texture lotion tu. Tapi content water dia masih ada walaupun tidak tinggi. Lepas lotion kita ada cream. Cream lebih tinggi emollientnya, minyaknya lebih tinggi ya, dan biasanya bermanfaat untuk kulit yang kekurangan minyak. So kekurangan minyak siapa tu? Kulit kering ya. Dan dia punya humectant rendah sedikit dalam krim ni. Kemudian kita ada ointment ataupun salap. Ointment ataupun balm ya, ada juga tekstur pelembab produk-produk ni dalam bentuk balm untuk kulit yang extra dry biasanya ya, ataupun yang sensitif, sebab benda dalam tekstur balm dia tidak ada kandungan air. Bila tidak ada kandungan air, ianya kurang risiko mengalami kulat bakteria ke dalam produk tersebut. So biasanya benda-benda balm ni dia tak pakai paraben semuanya sebab tak ada air. Air ni oksigen. Oksigen tu diperlukan untuk berlaku oksida dan juga segala jangkitan bakteria dalam produk lah. Sebab tu kalau orang ada extra dry skin, ada eczema dan seumpamanya, digalakkan untuk pakai balm. Ya. Dan last sekali bentuk Vaseline. Vaseline bukan sekadar nama produk, dia juga adalah satu bentuk tekstur produk. Vaseline lebih likat daripada balm. There's no water content at all. Usually it just occlusive and emollient di dalam dia. So, kenapa saya nak ceritakan benda ni semua? Apabila anda memilih pelembab, ya, syarat utama adalah kenal jenis kulit. Dan setiap pelembab kita faham dicipta berbeza. Saya mempunyai kulit jenis berminyak, memang krim tak boleh saya pakai. Walaupun krim itu sifatnya non-comedogenic atau ada bahan-bahan yang tidak menyumbat pori-pori, tapi kerana sifat kulit saya, krim ni dia lambat serap. Bila dia lambat serap, dia berkumpul dekat atas muka, buat muka lebih berminyak dan boleh berlaku penyumbatan pori-pori akibat minyak yang berlebihan ini tadi. So if you have dry skin, gel tu tak cukup. So kadang-kadang gel ni diserap terlalu cepat, bahan-bahan aktif dia boleh buat kulit jadi gatal-gatal tau. So ini pemahaman tentang pelembab dan juga mana-mana tekstur produk yang anda perlu faham. Bonus content lah kiranya ni kan. Baik. Tanda-tanda keempat pelembab tidak sesuai dengan kulit anda adalah bila anda dapati kulit anda menjadi semakin kering. Sepatutnya pelembab tak patut jadikan kulit jadi lebih kering. Ataupun kulit anda bila dah pakai pelembab tu jadi makin berminyak. Ini bermakna memang adalah teksturnya yang tidak sesuai dengan kulit. Basically, you use wrong moisturizer that does not fit or suitable to your skin. Itu je. Ya. So sepatutnya bila kita pakai moisturizer yang sesuai, your skin feels supple, lembut, ya. Dia nak kata berminyak sangat tak, dia nak kata kering sangat pun tak. It shouldn't happen. So kalau dia kering bermakna tak cukuplah kelembapan yang diberikan oleh pelembab itu kepada kulit anda. Ataupun kalau kulit itu berminyak lepas pakai pelembab tersebut, bermaknanya adalah tekstur yang menghalang kulit ataupun mengeringkan kulit secara mendadak ke, menyebabkan kelenjar minyak menghasilkan lebih banyak minyak ke. So basically, having drier skin or oilier skin after you use a moisturizer is a huge sign that that moisturizer is not good for you lah, tak sesuai untuk kulit anda. So what should you do? Check the texture. Ya, check the texture and remember what texture suitable for you. So itu yang patut kita check. Ada orang dia ingat dah tekstur yang ni tak okey, tekstur yang ni tak okey, tapi dia ulang balik beli sebab dia percaya pada jenama. Jenama bukan penentu utama kesesuaian produk itu pada anda ya. We have to see texture juga ingredient di dalamnya. Alright? Pelembab adalah keutamaan terutama dalam skincare yang asas ya. Patut cari pelembab yang membantu kulit anda mempunyai kelembapan yang mencukupi, pada masa yang sama mempertahankan keanjalan ataupun seal the skin supaya kebaikan dalam kulit itu tak keluar daripada kulit. Ini termasuk dengan kelembapan. So banyak persoalan tentang pelembab telah kita jawab dalam video kali ini, memang bagus, dan banyak lagi soalan yang boleh dijawab di dalam buku ini. Rugi kalau anda tak mendapatkannya. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.